sesiapa pun yang memerintah akan datang selepas pilihan raya ni, selepas pilihan raya 13 ni, tolong jadi sebuah kerajaan yang adil, okey, yang menghormati semua kaum, yang menghormati hak-hak semua kaum dan keistimewaan semua kaum. So dalam isu orang asli, sebab saya lihat at least walaupun kaum-kaum lain ditindas, saya tak nafikan lah, macam kaum India, kaum petani-petani Cina, kaum orang Melayu, banyak lagi yang masih miskin, yang masih ditindas. Tapi majority dia kalau kita lihat daripada standard kehidupan dia, masih mungkin 70% daripada setiap kaum ini masih kira dapat mengecapi apa yang patut dia kecapi, okey. Walaupun masih ada lagi yang ditindas, tapi orang asli saya rasa masih sangat banyak yang kekurangan, sebab bilangan dia sangat kecil, kan. Tak patutlah dia berada dalam keadaan yang sekarang. Maksud saya bukan saja kemiskinan tau, bukan kemiskinan cash yang saya maksudkan itu, tapi kemiskinan daripada hak asasi sebagai seorang manusia tu, bersuara, kan, membuat pilihan, membuat keputusan, mengamalkan adat budaya dia, mengamalkan kepercayaan dia, meminta perlindungan, pengiktirafan ke atas tanah dan wilayah adat dia. Itu semua telah dilupakan, kan, selama 56 tahun. Kemudahan asas yang sepatutnya dia kecapi sebagaimana rakyat lain tidak ada kemudahan air bersih, tidak ada elektrik, tidak ada jalan tap. Masih banyak kampung-kampung yang tidak punya kelengkapan yang cukup. Setiap ada kampung yang hanya ada jalan raya, jalan tar, tidak ada bekalan air bersih, tidak ada elektrik. Ada kampung yang ada elektrik, ada jalan tar, tapi kemudahan air bersih tidak ada, sekolah tidak ada dan sebagainya. Ada kampung yang langsung zero, tidak ada jalan tar, tidak ada elektrik, tidak ada kemudahan air bersih, tidak ada sekolah dan sebagainya. Ekonomi hancur sebab tanah-tanah semua diambil untuk pembalakan, tanah-tanah diberi dengan sewenang-wenangnya kepada syarikat-syarikat besar, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang politik. So orang asli nothing, tidak ada apa yang tinggal, kosong. So oleh sebab itu bagi saya lah, sesiapa pun yang memerintah, sebenarnya saya sangat jelas, saya kata okey, saya condemn Barisan Nasional, saya marah dia sebab 56 tahun dia bagi saya dia tak mampu menyelesaikan isu orang asli kecuali sedikit-sedikit kebajikan yang dia beri. Macam itu pun sama ada di ikhlas atau tak ikhlas, sebab kebajikan ini hanya muncul, okey, muncul setelah dia kalah dan muncul setelah hampir pilihan raya. Kebajikan seperti beras sekampit, sardin 2-3 tin, gula sekilo dan sebagainya. Sedangkan yang kita tuntut itu bukan kebajikan yang seperti itu. Sebenarnya kita tak tuntut kebajikan tau. Saya secara jujurnya lah, selama ini orang asli survive pun bukan sebab orang bagi beras tau, kita cari sendiri. Tapi yang kita tuntut itu adalah hak asasi kita sebagai orang asli, sebagai rakyat negara ini. Dia telah tidak pedulikan dan telah memperlekehkan, begitulah. So sama ada Barisan Nasional akan memerintah lagi sekali, sama ada mendapat mandat dari rakyat secara jujur, atau mendapat memerintah kerana permainan politik dia, okey, dia harus belajar dalam tempoh 5 tahun ini bagaimana orang asli sendiri, yang kaum yang dianggap sebagai deposit, yang lemah, yang bila-bila pun tetap akan menyokong dia, pun saya rasa 50% sudah bangkit dan sedar apa yang sedang mereka lakukan. Dan bagi parti yang lain, mungkin Pakatan Rakyat akan bernasib baik mendapat mandat rakyat jika pilihan raya kita lebih bersih, adil dan teluslah. Dia mendapat mandat rakyat menjadi kerajaan. So Pakatan Rakyat harus menjadi betul-betul Pakatan Rakyat, yang mana dia berdasarkan inspirasi rakyat, kehendak rakyat, kepentingan rakyat, bukan wawasan rakyat, bukan 2-3 orang pemimpin di atas yang memikirkan apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Dia harus melihat kehendak rakyat lah. So dia harus masukkan kepentingan semua kaum yang masih tertindas. Berapa peratus setiap kaum yang masih tertindas dia harus angkat, termasuk orang asli. Dia harus ambil kira lah hak-hak kita. Maksud saya, jangan ulang apa yang telah dilakukan oleh kerajaan yang telah memerintah 56 tahun. Saya tahulah secara jujur
sesiapa pun yang memerintah, terutamanya Pakatan Rakyat, mungkin selepas pilihan raya kalau dia diberi mandat seperti yang saya cakap, dia akan menjadi kerajaan. Tidak mudahlah untuk dia menyelesaikan semua kekotoran yang sudah berlaku, dia membersihkan apa yang terjadi, tapi dia harus cuba sedaya upaya dia supaya dalam tempoh 5 tahun akan datang kita sudah boleh lihat ada sedikit perubahan, dan 5 tahun seterusnya bila dia masih mendapat mandat, dia akan memperbaiki sistem dengan lebih baiklah. Saya rasa yang paling penting bagi saya lah, pertama, hak tanah harus diiktiraf. Iktiraf itu dulu, sebab bagi orang asli sama ada ekonomi, identiti, budaya dan sebagainya, survival dia hanya atas tanah dan wilayah adat dia. So Pakatan Rakyat bila dia terus memerintah, ataupun Barisan Nasional lah, kalau mereka memerintah, iktirafkan itu dulu. Tolong elakkan daripada mengiktiraf hanya tapak rumah saja dan juga kebun yang hanya 2-3 ekar saja. Tolong elakkan itu, sebab itu tidak akan memberi jaminan bahawa orang asli akan hidup senang dan tidak menyusahkan kerajaan. Kerana kalau orang asli miskin, dia akan lebih menyusahkan kerajaan. Kalau orang asli tidak miskin, maksudnya dia selesa dengan apa yang dia ada, dia tak akan menyusahkan siapa-siapa. So yang pertama, iktirafkan tanah dan wilayah adat orang asli. Yang kedua, tolong sambung melengkapkan kemudahan-kemudahan asas di perkampungan orang asli. Dan yang ketiga, tolong bebaskan orang asli untuk menentukan siapakah pemimpin yang mereka mahu untuk mewakili mereka di peringkat akar umbi, juga di peringkat nasional lah, kebangsaan. Bagi ruang dan peluang pada orang asli untuk memilih sendiri siapa yang sesuai, yang betul-betul mewakili inspirasi dan suara orang asli. Saya rasa yang 3 perkara ini amat penting. Yang ketiga, of course, saya rasa yang keempat, of course, pendidikan lah. Pendidikan itu amat penting. Jadi kerajaan yang memerintah akan datang harus mengambil berat soal-soal pendidikan juga. Kampung-kampung yang tidak ada sekolah, dia harus fikirkan untuk membina sekolah. Bukan fikir saja, tapi buat sekolah. Okay? Dan sistem sekolah-sekolah untuk anak-anak orang asli haruslah, maksud saya haruslah baik daripada kemudahan asas dia, peralatan dia, guru-guru dia. Jangan hantar yang sudah tak guna baru hantar kepada anak-anak orang asli kan, untuk mendidik anak orang asli. So kita tak mau macam itulah. Lepas tu kalau boleh kurikulum dia dan sebagainya, harus kerajaan memikirkan untuk memasukkan ciri-ciri, nilai-nilai kan, apa yang bagus daripada budaya kita untuk dididik kembali kepada anak-anak orang asli, supaya anak-anak orang asli tidak merasa asing bahawa sekolah itu sesuatu yang lain dari dunia dia, sehingga dia setelah dia berjaya, dia memandang rendah kehidupan dia sebagai seorang orang asli. So 4 perkara itu adalah amat penting lah buat setakat ini. Mungkin yang lain, bukan mungkin sebenarnya, actually itu pun penting. Bila mereka beri pengiktirafan tanah kepada orang asli, maksudnya kerajaan yang akan memerintah harus berkorban untuk membatalkan lesen-lesen yang kerajaan terdahulu telah beri kepada mana-mana syarikat. Sebab kalau dia tak batalkan lesen-lesen itu kepada syarikat-syarikat yang telah diberi oleh kerajaan terdahulu, maka pencerobohan tanah itu masih berleluasa. Tanah hilang, kehidupan orang asli pun hilang. Tidak ada apa-apa lagi.